Soalan 1, rajah 1 menunjukkan garis lurus X tolak 2Y sama dengan 3 menyilang garis lurus Y sama dengan K di A dan paksi X di B. Titik C berada pada paksi Y dan sudut ABC sama dengan 90 darjah. Okay, nilai soalan A, cari nilai K. Okay, first kita ambil dulu ni, kita bagi dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kita bagi pindah semua pergi sebelah kanan, kita dapat sini. Kita bagi seorang je Y kan, kita mau Y sama dengan MX tambah C. So kita dapat Y sama dengan 1/2X tolak 3/2. So sini sekarang kita dapat kecerunan AB, garis lurus ni, kita dapat 1/2. Okey, dia kan bersilang. Dia berserenjang dengan garis lurus BC. So kalau dia berserenjang, sini kan 90 darjah. Kalau dia berserenjang, dia punya kalau hasil darab dia tu kita dapat -1. So kita masukkan je lah kecerunan AB 1/2 darab kecerunan BC sama dengan -1. Kita bagi pindah, kita dapat kecerunan BC sama dengan -2. Okey, lepas tu dari mana kita dapat X tolak kosong ni? Sini kita dapat, sebab kita sini tahulah, sini kan kosong lah, dia punya Y dia. Lepas tu X dia kita tidak tahu. So kita masukkan jalan nilai Y ni dalam persamaan garis lurus ni. So kita masukkan X tolak 2 darab kosong sama dengan 3. Kita dapat X sama dengan 3. Maksudnya, so sini koordinat dia X 3, Y kosong. Okay, lepas tu kita pasanglah pula. Kita sudah dapat 2 koordinat sini. Kita kan nak tahu sini kosong, sini K. Kita sekarang mau cari nilai K. Ini kosong, so kosong lah, X dia kosong. Tapi kita tidak tahu sini tinggi dia berapa, sini dia punya Y berapa. So kita masukkan kecerunan BC sama dengan -2 sama dengan Y tolak Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So kita masukkan macam ni, kita je dapatkan lah. Kita bagi pindah, kita dapatkan K sama dengan 6. Okay, soalan B pula, koordinat bagi titik A. So titik A ni, kita tarik, sudah dapat sini kosong X, dia punya Y dia 6. So sini kan tinggi dia satu garis lurus sama kan. So kita dapatlah sini Y dia ialah 6. So tinggal mau cari X dia, punya koordinat. Kita masukkan je koordinat nilai Y tu dalam Y. So X tolak 2 darab 6 sama dengan 3. Lepas tu kita cari X dapat sama dengan 15. So koordinat A ialah 15, 6. Soalan C pula, luas segitiga ABC. So kita letaklah dulu dia punya koordinat semua 3 tu. So kita cara dia paling senang ni, kita guna rumus macam ni. Segitiga dia kita susun 1/2. Lepas tu 15, 6. Sini tengok, dia pergi sini, pergi sini, pergi sini. 3, 0, 0, 6. Kita ulang balik sebab dia pergi segitiga kan. Dari A pergi B, B pergi C, C pergi A. Lepas tu ini kita darab. Lepas tu kita hasil darab dia tu tambah lah. Lepas tu kita tolak dengan ni pula, darab ni, hasil darab ni. So lepas tu kita dapat 45 unit. Soalan 2, diberi bahawa U sama dengan I tambah 5J dan V sama dengan 2I tolak 4J. Koordinat bagi titik-titik R dan S masing-masing ialah -3, 4 dan 5, 2. Diberi bahawa R ke S ialah sama dengan HU tambah KV, di mana H dan K ialah pemalar. Okay, first cari soalan A, cari nilai bagi H dan K.
So sini kita kan dia bagi sini K, H dengan K. So kita boleh pasang macam ni lah. Kita just mau tengok lah. Ini tak perlu pun kalau dalam soalan. Okay, S kita tengok sini ialah 5, 2. So, kita bagi bentuk, pasangkan dia dalam bentuk macam ni. Kita bagi pasang dalam bentuk vektor macam ni. So 5U tambah 2V. Okay, R pun sama, negatif 3U tambah 4V. Okay, lepas tu RS. Lepas tu kalau kita mau jalan ke R ke S, kita boleh guna ROOS. Tapi sini, kalau kita tengok, so, di sini kan dia macam dah start daripada kosong. So, dia arah dia macam ni lah kan. Kosong, O pergi R, O pergi S. So, tapi sini R pergi O pergi S. So, sini kita bagi dia negatif. So, dia lawan arah. Kita mau pergi sini. So, kita pasanglah macam ni, tambah. R ke O ialah negatif, dalam kurungan negatif 3U tambah 4V tambah 5U tambah 2V. Ini ni kita tetapkan je sebab dia punya arah dia sama je, O pergi S. So kita dapat RS sama dengan 8U tolak 2V. Kita pasang dalam bentuk macam ni. Okay, lepas tu kita sudah dapat macam ni. Kita tengok lagi apa yang dia bagi. Tadi kan dia bagi U dengan V kan. So V pun kita pasang dalam bentuk macam ni juga, untuk kita hilangkan tu I dengan J. Lepas tu kita masukkanlah nilai ni, RS 8 negatif 2. Lepas tu U 1/5 dan V 2/4. Okay, kita pasang, kita darablah atas dengan atas. Kita dapat macam ni. Lepas tu kita asingkan. Untuk kita carilah, buat macam persamaan serentak. Okay, daripada 1 ni, persamaan yang pertama ialah 8 sama dengan H tambah 2K. Persamaan kedua ialah negatif 2 sama dengan 5H tambah 4K. Okay, daripada 1 tu kita bagi pindah, kita mau H je. Okay, H sama dengan 8 tolak 2K. Kita dapat persamaan ketiga. Kita masukkan 3, nilai H ni dalam 2. Kita dapat negatif 2 sama dengan 5 dalam kurungan 8 tolak 2K tambah 4K. Lepas tu, ini kan K je. Okay, kita selesaikan. Kita dapat K sama dengan 3. Okay, kita dapat sudah K. Kita masukkanlah pula persamaan yang keempat ni. Kita dapat K sudah kan. Kita masukkan dalam 3. Lepas tu kita masukkan H sama dengan 8 tolak 2 K. Ini K ni ialah 3. Kita padam dulu. Kita dapat 2. Okey, seterusnya kita dapatlah selesai. K sama dengan 3, H sama dengan 2. Soalan B pula, vektor unit pada arah RS. Okey, kita sudah ada vektor tadi kan, kita cari awal-awal tadi. Kita dapat RS ialah 8U tolak 2V. Okey, rumus vektor unit ialah vektor bahagi magnitude vektor. So first kita cari ada magnitude vektor ni. Kita dalam bentuk macam ni. Okay, kita bagi sama dengan, kita macam cari hypotenuse lah, macam tu jarak dia. Okay, 8 kuasa 2 tambah dalam kurangan negatif 2 kuasa 2. Okay, kita dapat punca kuasa 68. Lepas tu kita carilah vektor unit 1/6 punca kuasa 68 darab 8 negatif 2. Okey, macam ni. So kita dapat, kita selesaikan bagus-bagus. Kita dapat 1 per punca kuasa 14 4 negatif 1. Soalan 3, diberi persamaan suatu lengkung ialah Y sama dengan X kuasa 2 bahagi 1 tolak X, dan lengkung itu melalui titik Q negatif 1, 1/2.
Soalan A, cari kecerunan lengkung pada titik Q. Okey, kecerunan lengkung. Okey, kita tahu kecerunan lengkung tu sama dengan dy dx. Lepas tu, kita ambil dulu persamaan tarik tu, kita tulis balik. Lepas tu, kita labelkan yang di atas tu ialah U dan di bawah ialah V. Okey, ni nanti kita asingkan lah macam ni. Lepas tu, kita bagi beza. Beza dia, cara bagi beza ialah 2, bagi turunkan bagi bawah. Kita 2 darab 1 lah. 2 darab 1. Lepas tu, ini kita tolakkan 1. Dia punya power. So, kita dapat 2x untuk yang U ni du per dx. Okay, lepas tu yang V pula, yang 1 ni kalau number tu kita bagi biar je, buang. Okay, lepas tu ni power dia darab, okay, power dia darab 1, negatif 1 darab 1 ialah negatif 1 lah. Lepas tu sini 1 kan je power dia. So 1 tolak 1 kosong lah. So kita tidak tulis. So kita dapat dv per dx sama dengan negatif 1. Okay, cara dia mau susun untuk dy dx ni ada cara lain, tapi ini cara lagi senang lah. Kita pasang du dx darab v dan dv dx darab u. Tolak dv dx darab u. Lepas tu kita perkan v kuasa 2. Macam ni lah kita darab silang. Cara senang mau tengok, kita bagi dia susun macam ni. So bila kita sudah darab macam tu, kita susun lah. Kita darab macam ni. Kita dapat 2x darab 1 per x, 1 tolak x, lepas tu tolak x kuasa 2 darab negatif 1 per v 1 per x kuasa 2. Okay. Lepas tu kita bukan yang bagi kembang apa kan, kita sudah buat macam ni. Dia sudah bagi sini, dia melalui titik Q negatif 1, 1 per 2. Okay, sini dia bagi nilai X dia. Kita masukkan je nilai X tu negatif 1 dalam X yang ada dalam ni. Kita masukkan banyaknya negatif 1. Okay. Lepas tu sudah macam tu kita masukkan, kita selesaikan je lah. Kita tekan calculator, kita dapat dy dx ataupun kecerunan sama dengan negatif 3 per 4. Okay, soalan B pula. Cari persamaan garis tangent kepada lengkung pada titik Q. Okey, garis tangent kan, lengkung macam ni, garis tangent ialah garis lurus. Okey, so kita sudah dapat tadi dy dx, dia punya kecerunan dia ialah negatif 3 per 4. Lepas tu titik dia yang dia punya pada titik Q, kita gunalah titik yang dia bagi. So kita buat dulu y sama dengan mx tambah c untuk kita nampak. Lepas tu kita masukkan nilai-nilai dia. Kita ada m, kita ada x, kita ada y. So maksudnya kita tinggal cari c lagi untuk kita dapatkan persamaan ni. So kita masukkanlah y sama dengan 1 per 2. Lepas tu sama dengan negatif 3 per 4 iaitu m darab negatif 1 tambah c. Lepas tu kita dapat c negatif 1 per 4. Dia minta persamaan garis tangent. So kita tulis balik. Susun dia dalam bentuk macam ni. Y sama dengan negatif 3 per 4 X tolak 1 per 4. Soalan 4. Puan Melissa gemar bersarapan di Retro Coffee bersama keluarga dan rakan-rakannya. Pada hari Isnin, Puan Melissa bersama suaminya membayar RM25.20 bagi 2 cawan kopi, sebiji donat beserta tip. Pada hari berikutnya, dia bersama rakan-rakannya membayar RM55 bagi 4 cawan kopi, 5 biji donat beserta tip. Pada hujung minggu, dia berkunjung ke restoran tersebut bersama keluarganya dan membelanjakan sebanyak RM66.70 untuk 5 cawan kopi, 6 biji donat beserta tips. Jika dia memberi tip yang sama banyak setiap kali mengunjungi restoran itu, tentukan harga bagi secawan kopi, sebiji donat serta tip yang diberikan oleh Puan Melissa. Okay, first kita bagi gantikanlah. Kita tuliskan dia punya dalam bentuk persamaan. Okay, kita jadikan kopi sebagai X, donat sebagai Y dan tips sebagai Z. Okay, hari Isnin
Puan Melissa bersama suaminya membayar RM RM20 sama dengan 2 cawan kopi. Maksudnya kita nak tahu lagi kan harga kopi tu. So kita labelkan X tu sebagai harga dia lah. So 2 kopi 2X tambah sebiji donat dia 1 je, Y tambah Z tips. Tips dia bagi tahu sama je kan semua. So Z kita bagi samakan. Lepas tu next dia total RM55, 4 kopi, 5 donat dan 1 tips yang sama juga. Lepas tu hujung minggu dia tengok hujung minggu RM66.70 untuk 5 kopi, 6 donat dan tips yang sama juga, Z. Lepas tu kita pasangkanlah, labelkan dia persamaan yang pertama, kedua dan ketiga. So untuk yang persamaan 3 macam ni, saya pilih untuk buat guna penolakan. Kita nak guna penggantian. Kita gunakan penghapusan. So kita guna 2 persamaan 2 tolak persamaan yang 1, kita dapat 2X tambah Y 2X tambah 4Y sama dengan RM29.80. Lepas tu kita labelkan dia sebagai persamaan keempat. Lepas tu kita ambil lagi persamaan ketiga dengan persamaan kedua, kita tolak, kita dapat X tambah Y sama dengan 11 X tambah Y sama dengan RM11.70. Lepas tu kita darabkan 2. Kita darab 2 ni sebab nanti kita mau tolak lah dengan yang persamaan keempat. Lepas tu persamaan keempat ni kita tolak dengan persamaan kelima. Kita dapat 2Y sama dengan RM6.40. Kita mau tolak ni sebab kita sini kita boleh dapat lah, kita buang terus X ni, kita dapat Y je. So kita bagi pindah, Y sama dengan RM3.20. Sekarang kita sudah jumpa donat kita settle sudah. Yang ke-6 kita labelkan dia sebagai ke-6. Lepas tu nilai Y ni kita masukkanlah dekat dalam persamaan yang kita boleh terus dapat nilai X atau nilai Z. Tapi sekarang kita hanya dapat yang persamaan yang boleh dapat nilai X je kan. Lepas tu kita ambil persamaan ke-6 ni, kita masukkan dalam persamaan ke-4. Boleh juga kita mau guna persamaan ke-5 tapi ikut je lah. Kita masukkan macam ni, kita dapat X sama dengan RM8.50, iaitu untuk harga kopi, 1 cawan kopi. Kopi dengan donat kita sudah jumpa. Sekarang kita dapat nilai dia lah kan. Kita boleh pilih mana-mana persamaan yang ada ketiga dia. Kita pilih yang persamaan yang pertama. Kita masukkanlah nilai kopi dan nilai donat. Lepas tu kita dapat 2 darab RM8.50 tambah RM3.20 tambah Z sama dengan RM25.20. Pasal Z tu kita dapat tips dia ialah RM5. Lepas tu seterusnya, jika Puan Melissa memperuntukkan RM100, tentukan bilangan maksimum set yang boleh dibeli olehnya jika setiap set terdiri daripada secawan kopi dan sebiji donat. So secawan kopi dan sebiji donat, X tambah Y lah. X tambah Y iaitu RM8.50 tambah RM3.20, kita dapat RM11.70. So kita ambil lah RM100 tu kita bahagikan dengan RM11.70. So kita dapati Puan Melissa dia dapat boleh beli maksimum bilangan dia ialah 8 set. Soalan 5. A. Diberi A ialah sebutan pertama dan R ialah nisbah sepunya bagi suatu janjang geometri. Tunjukkan bahawa hasil tambah N sebutan pertama bagi janjangan itu ialah Sn sama dengan
E dalam kurungan 1 tolak R kuasa N tutup kurungan per 1 tolak R. Okay, kita gunakanlah nilai-nilai yang dia bagi. Okay, A ialah sebutan pertama. Sebutan pertama kita label sebagai T1. Lepas tu nisbah sepunya dia ialah R. So maksudnya nisbah sepunya dia tu beza T2 dengan T1 tu ialah R. So maksudnya kita ambil lah A darab R tu kita dapat T2. T2 sama dengan AR. So maksudnya nanti beza nisbah sepunya dia daripada sebutan ketiga dengan sebutan kedua ialah R juga kan. So kita darab lagi lah. So maksudnya A sebutan pertama T1, A T2 AR T3 AR kuasa 2. Maksudnya sampai hujung-hujung. So kita dapati dia punya bentuk dia macam ni. Tn sama dengan AR lepas tu N tolak 1. Okay, lepas tu macam ni lah kita tengok ni kan. Sini 3, sini 2. So sini N tolak 1 lah. Okay, lepas tu hasil tambah pula. Hasil tambah bagi janjangan lah. Okay, hasil tambah dia, hasil tambah sebutan-sebutan tu Sn sama dengan A tambah R A tambah AR tambah AR kuasa 2. Macam inilah hasil tambah A tambah AR tambah AR kuasa 2. Lepas tu sampailah hujung. Sampai kita ikutlah kita mau sampai ke berapa macam tu. So kita dapat AR N tolak 1. Okay, lepas tu kita sekarang ni dia mau tunjukkan bahawa hasil tambah N sebutan pertama bagi jangan-jangan itu adalah Sn macam ni kan. Okay, lepas tu kita tengok sini macam dia ada per 1 negatif R kan. 1 tolak R. So macam tu kita try je lah. Kita pasangkan. Kita ambil macam ni. Kita jadikan dia sebagai persamaan pertama gitu. Lepas tu kita darab dengan R. Kita dapat R Sn sama dengan AR. Kita darabkan lah ni semua ni dengan R. AR tambah AR kuasa 2 tambah AR 3 tambah sampai hujung. Kita jadikan macam ni. Jadi AR dengan N sini. Kita jadikan dia persamaan yang kedua. Lepas tu kita ambil lah persamaan kedua tolak dengan persamaan pertama tolak persamaan kedua. So sinilah kita ambil sini ya. Okey, A tolak AR kuasa N. Sini Sn tolak RSN sama dengan nilai ni lah. Okey, lepas tu kita bagi faktorkan dia. Sebab kita mau ada 1 tolak R kan. Okey, kita bagi faktorkan, kita dapat Sn dalam kurungan 1 tolak R. Ini pun kita faktorkan juga. Kita dapat A dalam kurungan 1 tolak R kuasa N. Lepas tu kita pindahkan je lah sebelah. Kita pindahkan sebelah, kita dapat bentuk macam ni. So bentuk macam ni dia sama dengan ni. Terbukti sudah. Dia proven lah. Okey. Soalan B pula. Diberi nisbah sepunya bagi suatu janjang geometri ialah 1/3 dan hasil tambah 14. 14 sebutan pertamanya ialah 6.75. Dengan menggunakan rumus dari bahagian A, cari sebutan pertama janjang tersebut. Okey, nisbah sepunya dia ialah R. R sama dengan 1/3. Lepas tu hasil tambah 14 sebutan. So kita letak sini N dia ialah 14 sama dengan 6.75. Kita gunakanlah. So di sini dia suruh gunakan rumus dari bahagian A. Kita gunakan ni. Okey, lepas tu kita masukkanlah. R dia sudah bagi 1/3, kita masukkan. Sekarang ni dia mau cari sebutan pertama. Sebutan pertama ialah A. So sini pun A kan. So kita pasangkan 6.75. Lepas tu kita bagi pindah lah. Kita bagi pindah. Kita dapat A, iaitu sebutan pertama. Janjangan tersebut ialah 4.5. Okey, seterusnya soalan C. Cari hasil tambah ketakterhinggaan bagi janjang tersebut. So rumus dia macam ni.
S macam ni, ada label macam infinity macam tu. A per 1 tolak R. Lepas tu kita gunakanlah semua nilai-nilai kita sudah dapat tadi. Okay, R 1/3, A 4.5. So kita masukkan je dalam rumus ni, kita dapat 6.75. Soalan 6. A. Buktikan bahawa kosek 2x tolak 2 cos kuasa 2 x tolak 6a. Buktikan bahawa 6a. Buktikan bahawa kosek x tolak kosek kuasa 2x tolak 2 cos kuasa 2x tolak kod kuasa 2x sama dengan negatif cos 2x. Okey. Lepas tu kita macam ni lah, kita susunkan balik, kita tulis balik macam ni. And then kita gantikanlah kosek ni, kita nak mau ada dalam bentuk macam ni, kita mau samakan diorang. Ni ada, sekarang ada kosek, ada cos, ada kod macam tu. So kosek ni kita tukarkan dia, kita dapat 1 per sin kuasa 2x. Lepas tu kod ni kita gantikan dia pergi cos dan cos per sin. Cos kuasa 2x per sin kuasa 2x. Okay, sekarang kita tengok sini ada sama kan, sin kuasa 2x, dua-dua pun ada. So kita bagi samakan lah, ini pun kita jadikan dia macam tu supaya di atas ni kita boleh selesaikan diorang sama-sama. So 2 cos kuasa 2x ni kita bahagikan dengan sin kuasa 2x, di atas kita darabkan dengan benda yang sama macam ni. Okay, lepas tu kita samakan, kita jadikan macam ni lah, sama di bawah dia. Tapi di atas ni kita bagi pindah lah, 1 tolak cos kuasa 2x. Ini kan di belakang mula-mula, kita bagi pindah pergi depan supaya kita dapat gantikan dia pergi sin kuasa 2x. And then sudah macam tu, kita tulislah balik sin kuasa 2x tolak 2 cos kuasa 2x sin kuasa 2x. Sini kita nampak ni pun ada benda yang sama juga. So kita fakturkan. Kita dapat sin kuasa, kita simpankan di luar, kita dapat sin kuasa 2x dalam kurungan 1 tolak 2 cos kuasa 2x per sin kuasa 2x. Okey, sini salah. Kita betulkan dulu. Okey, lepas tu kita sudah buat macam tu, kita potong lah, sebab sini kan sama. Kita potong, kita dapat 1 tolak 2 cos kuasa 2x. Okey, sekarang ni kita tahu bentuk macam ni ialah cos 2x sama dengan 2 cos kuasa 2x tolak 1. Kita tengok ni hampir sama kan, tapi kita bukannya boleh macam gantikan macam tu je, sebab sini dia punya 2 yang negatif, 2 yang ada negatif, bukan 1. Sini 1 dia positif. So kita mau bagi bentuk dia jadi macam ni, kita bagi darabkan dia dengan negatif untuk kita pindahkan dia balik untuk dapatkan cos kuasa 2 cos 2x ni. So kita bagi dia terbalik untuk pindahkan 1 pergi belakang. So kita keluarkanlah negatif tu, keluarkan negatif, kita dapat negatif dalam kurungan 2 cos kuasa 2x tolak 1. Okey, kita gantikan balik. Sudah kita bagi pindah, baru kita akan ganti balik pergi cos 2x. So kita dapat negatif cos 2x sama dengan negatif cos 2x. So maksudnya terbuktilah dia punya persamaan itu sama. Jadi macam ni. Okey, soalan B pula. Lakarkan graf y sama dengan 1/2 negatif tolak cos 2x untuk 0 lebih kecil atau sama dengan x lebih kecil daripada atau sama dengan 2 pi. Okey, kita tulislah dulu. Okey, kita lakarkan graf macam ni. Kita lakarkan graf. Sini kita nampak sini kan, first kita boleh buat kalau tidak tahu lagi macam mana buat,
kita boleh gunakan dia daripada sini kita gantikan negatif 1 sini 1 sini negatif 1 sini 1 lah. Kalau macam tu kita biasakan mula macam ni kan. Tapi sini dia punya ni ada negatif. So negatif kita start daripada bawah. Kita terbalikkan dia. Macam tu kan. First daripada sini kita jadikan dia macam tu. Okay, lepas tu sini ialah 1/2. So kita naikkan graf tadi pergi atas. So daripada negatif 1 tu pergi negatif 1/2. So maksudnya yang 1 ni pun kita tambahkan dengan 1/2. So kita naikkan dia sikit. Kita dapat 3/2 lah. Okay, lepas tu macam tu lah. Sini 2 pi, sini pi. Kita dapatlah bentuk dia macam ni. Okay, soalan 2 seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama, lakukan satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan 2 dalam kurangan kosek 2x tolak 2 kuasa 2x tolak kod kuasa 2x tutup kurungan sama dengan negatif x per pi tambah 1 untuk macam ni, untuk macam ni, untuk jurat macam ni. Okey. Tadi kita kalau kita perasan ini sama dengan yang di atas ni. So maksudnya ini ialah negatif cos 2x lah. Okey, kita pasangkan dia balik. Lepas tu kita buat dia ambil yang rumus ni tadi, kita pindahkan untuk kita dapatkan macam ni, negatif cos 2x. Okey, kalau kita bagi pindah 1/2 pergi sebelah, kita dapatlah sendiri macam ni sama. So y tolak 1/2 sama dengan negatif cos 2x. Kita gantikan kita dapat macam ni. Kita bagi buat dia dalam bentuk garis lurus, persamaan garis lurus, sebab sini kan lakukan satu garis lurus yang sesuai. Okey. So kita dapat y sama dengan 1/2 pi x tambah 1. Lepas tu kita tulislah nilai x dia. Okey. Julat dia 0,2 pi. Sini kita gantikanlah nilai x dia tu ke dalam ni. Okey, first untuk x sama dengan 0, kita dapat y tolak 0 tambah 1. So kita dapat y dia ialah 1 untuk x 0. Kalau untuk x sama dengan 2 pi, kita dapat 0. Okey, lepas tu sudah macam ni kita plotkan lah 0, 1 dan 2 pi 0. Sama macam ni. Kita plotkan, kita buat satu garis lurus. Bila kita buat satu garis lurus ni, kita perasan dia kena dekat 4 titik. So 4 titik means ada 4 bilangan penyelesaian untuk persamaan ni. So kita dapatlah 4 solution dia. Okey, bagi soalan 7A, pada awal tahun 2020, populasi bagi sejenis binatang di dalam sebuah hutan simpan dianggarkan berjumlah 10,000. Bilangannya N menurun selepas T tahun diberi oleh dia bagi persamaan dia. Anggarkan nombor 1 populasi binatang tersebut pada awal tahun 2025. Jadi kita mau cari dari tahun 2020 ni sampailah 2025 ni ada berapa tahun. Jadi kita buat beginilah untuk macam kasih pahamkan diri kita. 2020 pergi 2021 1 tahun. 2021 pergi 2022 2 tahun sudah. Kan? Jadi 2022 pergi 23 3 tahun. 23 pergi 24 sudah lagi tambah lagi 1 tahun jadi 4 tahun sudah. 24 pergi 25 5 tahun begitu. Jadi kan dia sudah bagi persamaan dia di sini. Dia bilang sini T ini adalah apa? T ini adalah tahun. Jadi kita tahu kan dari 2020 sampai 2025 ada 5 tahun.
Jadi kita kasih masuk saja T ini sebagai 5. Begitu saja. Oke, nomor 2. Tahun di mana anggarkan tahun di mana populasi binatang tersebut menurun kepada setengah daripada populasi tahun 2020. Okey, kita tengok sini. Dia bilang sini tahun 2020 ni ada ni sejenis binatang ni ada dianggarkan lah ada 10,000 ekor kan. Terus dia bilang sini menurun sehingga setengah. Kalau setengah macam mana? Kita darablah dengan 1/2 ataupun kita bahagi dengan 2 saja. Kita dapat dia punya jawapan adalah 5,000. Jadi 5,000 ni kita samakan dengan persamaan yang diberikan ni. Sebab kita mau cari tahun. Berapa tahun ni untuk ni populasi menurun hingga setengah kan. Jadi kita sudah tahu ni tahun dia punya tahun ada 23 tahun. 23 tahun dari 2020 sampai berapa tahun? Dari 2020 mau tunggu 23 tahun lagi untuk tuna populasi binatang menurun hingga separuh. Jadi 2020 ni kita mesti tambah dengan 23 tahun yang kita dapat. Jadi jawapan dia adalah 2043. Okey. Untuk soalan yang seterusnya, soalan B. Raja 2 menunjukkan 2 buah segitiga A, B, C dan P, Q, R yang kongruen. Ini dan ini. Cari panjang X dalam bentuk A tambah B set C di mana A, B dan C ialah integer. Okey, kita tahu kan dia punya sini ni adalah X sama dengan X dia ni sama dengan dia punya ini. Dia punya square root 12 tambah 2. Kemudian ni square root 3 pula sama dengan ini square root 12 tolak dengan 2. First thing first, kita mesti darabkan dua nombor ni dengan apa ni? Dengan dia punya dengan square root 12 tambah 2. Sebab untuk kasih dia jadi 1. Lepas tu kita tukarkan nombor yang ini. Ini kan boleh tukarkan square. Okay, kita kasih besar sikit lah kan. Square 12 ni kan dia boleh kasih apa ni? Rationalkan, kasih ringkaskan lah. Kita ringkaskan dia kepada 2/3. Ni pun boleh, ni pun boleh, ni pun boleh, ni pun boleh. Itulah jadi dia begini. Lepas tu yang ini pula kita ini pula kita darabkan dengan pecahan square root 3 per square root 3 juga. Dan ini untuk dia apa ni? Kasih tukar kepada nombor rasional. Kemudian asas ini kan dia berulang 2 kali. Ini kan dia berulang 2 kali, apa? Asas dia ni dia berulang 2 kali. Jadi kalau dia 2 kali, kita kasih ringkas dia jadi dia sama dengan square 2. Ni ini dia punya persamaan ni dia sama dengan square lah. Dia gini. Dengan square sebab dia ada 2. Jadi kita kasih mau tulis 1 kali saja, kita buat beginilah. Lepas tu kita boleh potong dia sebab di atas ni dengan di bawah ni sama. Jadi kita potong. Yang atas ni tinggallah 1, yang di bawah tu tinggal ini saja. Itu yang dia jadi begini. Okey. Lepas itu kita boleh kasih ringkaskan ni persamaan dia. Yang ini kita boleh ringkaskan sebab dia sama saja, 1. Jadi kalau tidak tulis pun tidak apa juga.
Kemudian yang di bawah ini kan ada 1 saja. Kita mau tukarkan kepada nomor rasional. Jadi yang ini nih, kalau kita mau tukarkan dia kepada nomor rasional, kita mesti darabkan yang ini dengan yang atas lah juga, dengan yang sama dengan yang ini, yaitu 3 tolak 1 kan sama. Jadi kita mesti rasionalkan dia kan. Jadi kita kita darab ini 2 nih dengan yang ini dengan ini, persamaan yang itu. Dan sudah kita darab, barulah kita dapat dia punya persamaan sama dengan begini kan. Selepas kita darab tuh kan ini kan dua ini kan sama juga. Jadi kita macam tadi juga kita kasih square dia dan kita tulis dia balik. Lepas sudah square, kita kembangkan ungkapan nih. Kita kasih kembang dia dengan menggunakan rumus yang ini. Menggunakan rumus A tambah B square sama dengan A square tambah 2AB tambah B square. Begitu. Untuk dapat dia punya inilah ungkapan yang inilah. Selepas itu ini kan nomor bulat kita boleh dapatkan dia sebagai 4. Lepas itu kita permudahkan kita faktorkan 2 kita faktorkan 2 nih. Kita faktorkan yang ini. Kita faktorkan yang ini. Faktorkan 2 daripada ungkapan tersebut. Selepas kita faktorkan, kita permudahkan sahaja. Jadi ini sudah boleh potong. Kita boleh potong nih sama dengan 1, tak payah tulis. Dan dapatlah begini jawaban dia. Kemudian kita darabkan kedua-dua belah ni. Kita darabkanlah dua-dua belah ni dengan 3. Kan sini 3, kita bawa bring sana berapa? 3. Darab dengan 3 untuk mendapatkan persamaan yang ini. Selepas dapat persamaan yang ini, kita bahagikan kedua-dua belah persamaan ni dengan 3. Kita mau buang ni kan, mau kasih ni X ni satu orang saja. Jadi kita mau buang ni lah. Jadi kita buang dia. Jadi kita mau darab semua ni dengan 3. Darab dengan 3 untuk dapatkan persamaan ini. Kemudian ini nih kita dapat persamaan yang ini nih 6/3 nih kita boleh kasih tukar kepada nomor rasional dia, dan kita bolehlah dapat jawapan seperti ini. Ini nih boleh tangan kalkulator aja untuk dapatkan ini. Selepas tu kan tengok dia bilang sini kan cari panjang X dalam bentuk A tambah B set C. Nah, ni X, ni A tambah B set C. Nah, sama lah. Dan itulah dia punya persamaan. Soalan 8. Raja 3 menunjukkan garis lurus Y sama dengan X tolak 1 menyentuh lengkung Y kuasa 2 sama dengan 4X tolak 8 pada titik A. Dia sentuh sini. Okey, soalan A, cari koordinat titik A. So dia sentuh, kita boleh gunalah untuk kita carikan dua-dua, kita guna persamaan kedua-dua ni. So daripada macam ni kita dapat X sama dengan Y tambah 1. Kita pindahkan lah. Kita boleh je menggunakan Y tu, tapi saya pilih untuk guna X. Okey, lepas tu yang persamaan kedua tu kita tulis dia balik. Lepas tu kita masukkan nilai X ni dalam persamaan ni.
kita susun, kita dapat macam ni. So kita guna kalkulator kita untuk cari punca dia punya nilai dia. So kita dapat Y sama dengan 2. Okay, Y sudah dapat. Kita cari X pula. 2 ni masukkan dalam persamaan pertama. Kita dapat X sama dengan 3. So koordinat titik A ialah 3, 2. Soalan B pula, cari luas kawasan berlorek. Kalau guna luas kawasan berlorek ni, kita boleh guna pengamiran lah. Okay, guna pengamiran kita susun dulu. Kita susun dulu luas kawasan ni. Dia mau luas kawasan berlorek kan. Okay, luas ini kita tolak dengan luas ni. Kita dapatlah nilai ni. So kita ambil lah nilai X ni, kan ada Y kuasa 2 sama dengan 4X tolak 8. So kalau kita tulis untuk kita cari X dia je. So X sama dengan Y kuasa 2 per 4 tolak 2. Kita dapat macam ni. Okay, then kita gantikanlah nilai X tu dalam ni. Kalau kita guna nilai X, kita start daripada 0 pergi 2. So 0, 2. So kita dapat macam ni lah. 0, 2. Y kuasa 2 per 4 tambah 2 dalam kurangan dy tolak. Ini kan luas trapezium. So luas trapezium ialah 1/2 darab tapak. Tapak dia ialah 2. Sini tapak. Darab hasil tambah garis selari. So sini garis selari dia 1, sini 3. Sebab kita dapat sini 3. Inilah kita labelkan tadi kan. Kita dapat koordinat titik A ni. Okay. Lepas tu kita selesaikan. Kita dapat macam ni. So ini kita gantikan lah macam ni kan. Kamirkan. Kita kamirkan dia. Kita susun. Okay. Y dia jadi sini Y kuasa 2 pergi jadi Y kuasa 3. Sebab sini kita tambah 1. Lepas tu ini kita darabkan dengan di bawah. So 3 darab 4 lah dapat 12. Ini pun kalau yang tiada huruf tu kita tambahkan juga. Lepas tu sini 0, 2. Lepas tu sudah macam tu, kita masukkanlah nilai-nilai ni. Okay, kita yang 2 ni kita masukkan dalam Y. Lepas tu kita tolak dengan yang 0. 0 punya kita masukkan dalam Y ni. So kita dapat macam ni. Kita tekan kalkulator, kita dapat luas kawasan berlorek ialah 2/3. Okay. Soalan C pula, cari isi padu kisaran dalam sebutan pi apabila rantau berlorek dikisarkan 360 darjah pada paksi X. So kalau macam ni kan, macam ni kita pusingkan dia, kita dapati dia berbentuk kon macam ni. Macam ni lah dia jadi dah. Kita pusing dia 360 darjah. Kita pusing semula pergi titik tempat yang asal dia. Dia akan menghasilkan bentuk kon. Okay. Dia mau isi padu kisaran dalam sebutan pi dia. Okay. So kita ambil isi padu kon tolak dengan isi padu yang bentuk ni. Bentuk macam sfera, sfera, hemisfera. Okay. So kalau bentuk ni kita boleh gunakan lah dalam bentuk macam ni. And then kita masukkan nilai dia. 1/3 ni luas kon, 1/3 pi 2. Ini R dia 2 kan. Okay, 2. Lepas tu 2 kuasa 2, tinggi dia pun 2. Ini 3 tolak 1, kita dapat 2 lah. Yang 2 ni dia punya panjang dia. Okay, 2. And then kita tolak dengan pi 2/3 dalam kurungan 4x tolak 8. Sebab sini kan y kuasa 2. So kita masukkan je lah balik ni. Sudah y kuasa 2 ni 4x tolak 8 dx. And then kita kamirkan dia jadi macam ni. 4x kuasa 2 sebab sini kuasa dia tambah 1 jadi 2. Lepas tu 2 darab dengan di bawah kita jadi bahagilah macam tu. 4 bagi 2 darab negatif 8x macam tu. Okay, ini pun kita selesaikan. Kita dapat 8/3 pi. Lepas tu kita darab masuklah macam tadi. Masukkan nilai ni dalam ni dalam ni juga. Asingkan dia. Lepas tu kita tolak. Ni tolak ni.
And then selesaikan je demo dalam sebutan pi kan. So kita tetapkan je, staykan je pi tu. So kita dapat 2/3 pi. Okay, untuk soalan 9, jadual 1 menunjukkan nilai-nilai pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan A dalam kurungan X tambah 1 kuasa B. Okay. Dah sudah bagi jadual ni. Berdasarkan jadual 1, bina satu jadual bagi nilai-nilai log 10 X tambah 1 dan log 10 Y. Okay, lepas tu macam biasalah kita masukkan je lah dalam ni dia punya nilai-nilai X dan ni dalam ni. Y dia pun, nilai Y dia dalam Y lah. So kita dapatlah jadual yang baru, kita buat. Okay, untuk soalan B pula, plotkan log 10Y melawan log 10 dan kurangan X tambah 1 menggunakan 2 cm kepada 0.1 unit untuk paksi X. Okay, lepas tu untuk 2 cm kepada 0.2 unit bahagian paksi Y. Okay, so kita plotkan lah. Okay, sini untuk yang X ni dia punya 2 cm kepada 0.1. So 0.1, 0.2 sampai 0.7. Kita tengoklah nilai kita ni sampai 0.63. So kita gunakan sampai, kita label sampai 0.7. Okay, lepas tu untuk yang paksi Y pula 2 cm kepada 0.2 unit. So sini start lah 0.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okay, kita sampai 1.8 sebab sini kita punya nilai sampai 1.62. Okay, so kita plotkan lah. Plotkan, lepas tu kita buat garisan yang boleh kenakan, garisan yang terbaik lah. Kita tengok sini. Ini hampir semua kena. Lepas tu ini je, dua ni. Satu atas, satu bawah. Dia mesti seimbang lah. Tak boleh dua-dua titik yang tak terkena tu di atas. Okay. And then soalan C. Menggunakan graf yang tadi kita lukis tu, cari nilai A. Okay, nilai A dia. Kita ambil lah persamaan tadi tu. Kita ambil persamaan tu. Okay. Soalan C1. Cari nilai A. Okey, kita ambil. Kita gantikan dia dalam bentuk log. Okey, log 10Y sebelah pun jadikan dia log. Log 10A dalam kurangan X tambah 1B. Okey, lepas tu kita asingkan lagi. Kita asingkan A ni sorang-sorang. Lepas tu yang ni pun sorang-sorang juga. Okey, itu jadi log 10A tambah log 10 dalam kurangan X tambah 1B. Okay, lepas tu ini kita turunkan dia. Kita turunkan dia pergi depan. Kita dapat B log 10 X tambah 1 tambah log 10A. Okay, lepas tu kalau kita tengok sini dalam bentuk persamaan garis lurus, kita boleh tengoklah ini nilai C dia. Nilai C. So, dia mau nilai A kan? So, kita pasang lah. Pintasan Y tadi kita dapat 0.2. Kita tengok sini. Kita bagi panjangkan garis satu sampai dia kena paksi Y. Kita dapat sini adalah pintasan Y dia 0.12. So kita gunakanlah, pasangkan persamaan ni. Kita dapat A dia ialah 1.3183. Okay, soalan C2 dia minta carikan B. Okay, B ni kita tengok dia ialah sama, nilai B dia ialah nilai kecerunan dia. So kita ambil lah dua titik kita jumpa tadi yang kena, kita pilih, kita cari kecerunan dia, kita pasangkan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Kita dapat 2.3725. So nilai B dia sama dengan nilai M kan. So samalah jawapan dia 2.3725. Soalan 10. Di sebuah sekolah seramai 255 orang murid telah menduduki peperiksaan akhir tahun. Purata markah dalam peratus yang diperoleh adalah mengikut taburan normal dengan mean dan variance.
Okey, berdasarkan analisis yang dibuat oleh Setiausaha Peperiksaan Puan Rahimah, mendapati 3.03% murid mendapat purata markah kurang daripada 50 dan 10.56% murid didapati mendapat purata markah lebih daripada 75. Tentukan nilai bagi mean dan variance. Okey. So, kita tengoklah. Okay, first kita pasanglah dulu. Untuk ini, X dia kita labelkan sebagai purata markah. Okay, so purata markah dia ini untuk 3.03% kurang daripada 50. So, kurang daripada 50 lah. So, kita gantikan persen tu kita jadi macam ni. Point dah, kita dapat 0.030. And then untuk kalau purata markah lebih daripada 75 means 75 lebih lah, lebih daripada 75. Kita pasang macam ni, dia dapat 10.56%. So kita gantikan juga dalam bentuk point macam ni. Okay, sudah macam tu. Kita sekarang ni kita mau cari nilai ini kan. Okay, kita boleh pasang lah. Kita bagi bentuk dalam bentuk macam ni dulu. So P dalam kurungan Z lebih kecil daripada 50 tolak min bahagi sisian PY sama dengan 0.0303. And then sebelah ni pun kita buat macam dalam bentuk macam ni juga. Kita gantikan daripada tu, kita jadi daripada X dia pergi Z. Okay, lepas tu and then kita pasang lah. Kita pasang, lepas tu kita buat lah macam dalam graf macam ni, bentuk macam ni. Kita pasang, kita tengok lah. Ini kan lebih kecil, nilai dia lebih kecil, so ada sebelah kiri, dari kiri ke kanan. Kalau ini lebih besar, so maksudnya dia di sebelah kanan, dari kanan ke kiri. Okay, lepas tu cara dia ni, kita ambil ni, kita pasangkan. Dari mana kita dapat ni? Kita dapat daripada jadual yang diberikan tu, yang banyak-banyak number untuk kita cari tu lah. Okay, sini kita dapat daripada 0.0303 ni kita dapat negatif 1.875. Ni pula 0.1056 kita dapat 1.25. Okay, lepas tu kita boleh pasang lah. Kita tengok sini kan ada yang sama. Okay, first kita cari dia punya mean lah dulu. Okay, so kita bagi pindahkan sebelah, kita gantikan. Okay, dua-dua pun sama, kita dapat persamaan pertama dengan persamaan kedua. So kita bagi sama dengankan diorang, kita bagi sama dengan, kita selesaikan dalam silang. And then lepas selesaikan, kita dapat mean dia ialah 65. Okay, mean dia ni kita masukkanlah dalam persamaan kedua ni untuk kita cari, ataupun persamaan pertama pun boleh juga untuk cari dia punya sisihan PY. Okay, first sisihan PY dia ni kita gantikan lah. 75 tolak 65 itu mean dia per 1.25 sama dengan 8. Kita dapat 8. Tapi kan dia mau variance. So variance ni kuasa 2. So kita kuasakan 2 lah. 8 kuasa 2 kita dapat 64. Okay, soalan B pula. Pihak sekolah bercadang untuk memberikan anugerah mengikut 3 kategori, iaitu platinum, perak, gangsa. Jadual 2 menunjukkan ketiga-tiga kategori mengikut julat purata markah dalam peratus yang tertentu. Okey, untuk purata markah gangsa ni, kalau mau dapat gangsa dia mesti lebih atau sama dengan 65. Kalau perak lebih atau sama dengan 80. Untuk platinum mesti lebih atau sama dengan 90. Okey, cari soalan pertama. Cari kebarangkalian murid yang tidak menerima sebarang anugerah. So kalau kita tengok sini kan, untuk mendapatkan anugerah dia mesti X lebih besar atau sama dengan 65. So means siapa yang dapat bawah 65, iaitu 64 dan dia kurang daripada 64, so kita susun macam ni lah, dia nak dapat anugerah. So kita pasang, kita gantikan dia dalam bentuk yang macam tadi ni, bentuk Z ni.
Kita pasang. Okay. Ini kita boleh masukkan jalan terus nilai-nilai dia. Tadi kita sudah dapat mean dengan dia punya variance. Okay. Kita masukkan macam ni. Sini 65. Sini 8. Okay. Kita dapat negatif 0.125. Lepas tu kita buat jugalah dalam bentuk jadual macam ni. Ini kan lebih besar. So, di sebelah kiri ke kanan. Okay. Lepas tu yang 0.4502 ni pun kita dapat kita cari daripada jadual. So daripada jadual tu kita dapat 0.4502 daripada nilai-nilai ni. Okay, and then tu je lah kebarangkalian dia. And then soalan 2 pula, bilangan murid yang mendapat anugerah perak dalam peperiksaan tersebut. Okay, untuk dapat perak dia mesti lebih daripada 80 lebih atau sama dengan 80 ataupun dan tidak boleh melebihi tidak boleh 90 dan lebih 90 macam itulah untuk dapatkan perak. Kalau sudah masuk 90 dia dapat platinum. So kita susun macam ni lah nilai X dia. And then kita pasang juga dalam bentuk Z macam tu. 65 pun kita dapat tadi, kita masukkan, kita dapat macam ni 1.875 lebih kecil atau sama dengan Z lebih kecil atau sama dengan 3. Lepas tu kita gunakan juga daripada jadual tu, kita dapatkan 1.875 tu daripada jadual. Kita dapat 0.030. Lepas tu yang 3 ni daripada jadual kita dapat negatif, kita dapat 0.00135. So kita selesaikan kah? Kita tolak, kita dapat 0.0289. 0.02895. Okay, lepas tu dia membilangan murid kan. So kita darab lah dengan kebarangkalian dia tu 255 orang murid. Kita dapat dengan kita darab dengan kebarangkalian dia 0.02895. Kita dapat 7 orang pelajar kebarangkalian dia. Memang dapat. Yang confirm dapat macam tu lah. Okay, itu saja. Okay, soalan 11. Rajah 5 menunjukkan sekeping kad ABC berbentuk segitiga yang dihasilkan oleh Serena. Dia memiliki sebuah bulatan berpusat O di dalam segitiga sama sisi tersebut. Kesemua sisi segitiga merupakan tangent kepada bulatan. Okay, tangent kita tahu macam ni lah, 90 darjah. Okay, diberi bahawa panjang sisi segitiga tu ialah 24 cm. So sini 24, sini 24, sini 24. Okay, soalan A, hitung panjang dalam cm jejari bulatan. So jejari dia lah, jejari. Okay, so kita boleh gunakan, kita masukkan nilai-nilai yang dia sudah bagi. Okay, sini 24, sini 24 kan. So sini kan tadi dia bagi tu sini tangent. So kita buatlah segitiga tu. Kita boleh buat macam ni. Okay, sini 12. Sini kita bahagi 2 lah. 12, sini pun 12 juga. Okay, lepas tu kan segitiga, kita tahu segitiga dia ini sama sisi. So hasil tambah sudut perdalaman segitiga ialah 180. So 180 tu kita bahagi 3, kita dapat sini 60, 60, 60 darjah. Okay, lepas tu kita bahagikan lagi lah. Kita bagikan 2 lagi untuk kita dapatkan segitiga macam ni, segitiga tegak macam ni. Okay, so sini 60 bahagi 2 kita dapat 30 darjah. Sini 90 darjah sebab situ kan tangent. And then jejari dia, kita label sini sebagai jejari. Sini 12 cm. Okay, kita pasang lah. Kita pasang, tengok. Okay, sini hypotenuse, ini opposite dia, sini adjacent. And then kita tengok nilai yang ada dan ada yang untuk kita cari ialah O dan A. So kita pasanglah untuk tan. Tan 30 sama dengan O, sini A. So sini kan J, kita mau cari J lah. Kita mau cari dia punya jari dia. So sini 12. So kita selesaikan, kita dapat J sama dengan 6.928 cm.
Untuk soalan B pula, luas dalam cm kuasa 2 bagi kawasan berlorek. Okey, kawasan berlorek tu ialah sinilah. Ini. Okey. Untuk kita dapat ni, kalau kita tengok kan, bentuk dia sama macam ni. Okey, itu nilai-nilai di atas ni pun kita sudah dapat. So, ini pun sama lah. Sama juga. Okey. So, kita ambil sini, luas kawasan berlorek. Kita ambil bentuk segi macam layang-layang ni. Kita tolakkan dengan sektor measure. Tapi sini kita ambil sektor yang 3 sektor ni lah. Sebab ini kan just kecil punya, nanti kita darab 2. So 2 darab ni lah, kita tolakkan. Saiz ini tolak dengan ini. So kita dapat ini. So kita masukkanlah nilai-nilai dah. Okey, so 2. Okay, kita selesaikan dulu ini 2 ni. Ni ada 2 segitiga. So 2 darab 1/2 darab 12. 12 tu kenapa 12? Sebab sinilah 12 dia punya sisi sini 12. Darab 12 dengan darab dia punya tinggi dia, iaitu 6.928 sin 90. Lepas tu kita tolak dengan dia punya ni kita darab 2 lah, sebab segitiga ni ada 2. Okey, 2. Lepas tu kita tolak dengan sektor ni, luas sektor. So luas sektor ialah 1/2 darab C darab C darab 120, iaitu dia punya sudut di dalam ni 360 bahagi 3 120. Tapi kita darab 2 lah. Tidak. Okey. Lepas tu 120 darab pi per 180. Sebab ini kan dia punya luas sektor ni dalam radian. Okey, lepas tu kita selesaikan, kita dapat 65.74 cm kuasa 2 untuk luas dia. Okey, soalan C. Hitung baki reben yang tinggal jika Serena mempunyai reben sebanyak 1 meter untuk diletakkan di sekeliling bahagian kad yang berlorek. Kita tahu 1 meter equals to 100 cm. Okey. Sekarang ni dia mau maksudnya keliling kad yang berlorek. So maksudnya perimeter ni lah, perimeter sini sampai sini. Okey. So kita ambil lah panjang sektor meja ni, kita ambil jari darab 120 darab 2. Sebab sini kan ada 2 sektor. So 360 bahagi 3 kita darab 2 sebab kita mau 2. Lepas tu macam biasa kita darab dengan pi per 180 sebab ini dalam bentuk radian. Kita dapat 29.024 untuk panjang sini. Ini lepas tu senang sudah. Sini 12, sini 12, sini 24. So 12 darab 2 tambah 24 tambah sektor meja, kita dapat 77.024. Lepas tu baki reben, sini kan cm. Okay. So baki reben dia 100 cm tolak 77.024, kita dapat baki dia ialah 22.976 cm. Soalan 12, rajak 6 menunjukkan sisi bagi segi 4 ABDE. Diberi bahawa sudut ACD adalah sudut cakar. So maksudnya more than 90 dan dua segitiga ADE, yang ni segitiga ni ialah 14.5 cm kuasa 2. Okey. Soalan 12A1, cari sudut ACB. Okey. Lepas kita pasang lah. Tengok nilai-nilai yang sudah diberikan. So sini kita pasang sin X. Sebab sini kan kita tak tahu sin X sini. Mudah-mudahan kita tidak tahu.
Okay, so ni sin X ialah opposite dia ialah 4.24. Kita pasang lagi sama dengan sin 45 dengan yang sini opposite dia 3.61. Kita dapat, kita pindahkan, kita dapatlah X 56.15. Okay, lepas tu untuk soalan 2 pula, hitung panjang dalam cm bagi AD. Dia memanjang ni. Okay, panjang AD ni kita boleh dapat okay. Sini kan kita tadi dapat sudah 6.15. Okay, so kita dapat sini 123.85. Sebab kita dapat daripada itu kan garis lurus. So 180 tolak 56.15, kita dapat 123.85. Okay, dia mau panjang AD. Panjang AD kita pasanglah. Ini rumus luas ke macam itulah. Kita pasang AD kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2. 3 ni kita dapat daripada sini 3 tambah 3.61 kuasa 2. 3.61 kuasa 2 ni kita dapat daripada sini panjang ni. Tolak 2 darab 3 darab 3.61 darab cos 123.85. Lepas kita mau AD je kan, kita dapatlah AD sama dengan 5.839 cm. Lepas soalan 3, jarak terpendek dalam cm dari titik D ke garis lurus AE. Kalau dia minta jarak terpendek ni, so maksudnya itu ialah sudut dia 90 darjah lah. Sudut dia tu dikira jarak terpendek tu ialah tinggi untuk garis lurus tu. So kita pasanglah 1/2 darab tapak dia ialah 9.15 cm darab tinggi, iaitu yang kita mahu cari dia height dia, sama dengan 14.5. Ini rumus luas untuk segitiga AED ni. So kita dapat H sama dengan 3.1694 cm. Okay, lepas tu soalan B pula, lakar sebuah segitiga ACD yang baru tu lah, yang mempunyai bentuk berbeza daripada segitiga ACD dengan keadaan CD yang baru punya yang lama punya sama dengan C yang lama punya dengan C yang baru D. Okay, kalau kita tengok sini dia punya C dengan D dia D dia stay. Okay, D dia stay, C dia yang berbeza, tapi dia sama panjang. So kita bagi panjang dia sama lah. Panjang dia sama. Lepas tu panjang AD dengan AD ni pun sama juga panjang dia. Tapi yang panjang CAD dengan yang C baru sama kan? Sama, tapi sini so maksudnya kita gunalah, kalau bentuk dia yang baru punya tu kita just extend. Kita extend je panjang dia ni sampai kita dapat sudut dia sama sini. Sudut sini kan sama panjang sama kaki, so maksudnya sini pun sama juga. So kita dapatlah bentuk dia macam ni. And then soalan kedua, soalan B2 seterusnya, cari luas dalam cm segitiga DC C yang baru. So segitiga ni lah, ni C yang baru kan. Okay, segitiga ni dia mencari luas. So luas dia first kita cari dulu sudut dia. Sudut CDC yang baru sini ialah 180 tolak 2 dalam kurungan 56.15. Tu sebab sini kan sama panjang sama kaki. So kita tolak lah dengan dua benda yang sama, and then kita dapat sini 67.7. So kita boleh dapat luas 1/2 darab 3 kuasa 2. Sebab sini kan sisi yang kita tahu sudut kandung sin 67.7. Kita dapat luas dia 4.1634 cm kuasa 2.
Soalan 13, jadual 3 menunjukkan indeks harga bagi 3 jenis bahan P, Q dan R yang digunakan dalam pembuatan kerepek ubi kayu. Okey, lepas tu soalan A, cari indeks harga bahan P pada tahun 2021 berdasarkan tahun 2019. Sini dia only bagi 19 berdasarkan 16, 21 berdasarkan 16. So, kita pasangkan je lah dulu. Kita buat macam ni. 16, 19, 21. Okay, kita pasang. 16 dengan 19, sini ialah indeks dia 112. Sini pula, ini untuk bagi bahan P je lah. Only bahan P. Sini pula, kita nak tahu kan, ini yang dia mau. Pada tahun 2021 berdasarkan 2019. Lepas tu kita tahu lagi untuk 2016 hingga 2021 berdasarkan tahun 2016, kita tahu sini ialah 140. So untuk macam ni kita senang je. Yang di atas tu kita darab, lepas tu per 100 kita sama dengan yang di bawah. So 12 darab X per 100 sama dengan 140. So kita dapat X sama dengan 125, iaitu indeks harga. Indeks harga bahan P pada tahun 2021 berdasarkan tahun 2019. Okay, and then next soalan B, harga bahan Q. Ini sekarang ni harga pula, bukan indeks lagi. Harga bahan Q pada tahun, ni soalan dia bagi. Okay. Harga bahan Q pada tahun 2016 ialah RM5 dan harganya pada tahun 2021 ialah RM6.35. Ini bahan Q saja. Cari nilai A. Ini ialah nilai A. So kita pasanglah. Pasang dulu nilai A. Kita pasang harga dia. Okey, harga pada tahun berasaskan 2021 berasaskan tahun 2016. So yang tahun asas tu di bawah, iaitu RM5. Ini tahun 2021 punya harga. So kita darab dengan 100, kita dapat nilai A dia, iaitu indeks harga yang dia mau ialah 127. Soalan B2, hitung harga bahan Q pada tahun 2019. Ni dia mau harga. So dia mau harga, kita pasangkan, kita ambil Q lah. Q tengok 110 ni. Okay. Kita pasangkan 110. Harga indeks dia ialah ni harga bahan dia mau 2019 kan, tak tahu lagi. Dengan kita ambil lah 19 dengan 16 punya. So sini 19 tahun 2016 ialah RM5 darab 100. Lepas tu kita bedakan, kita dapat harga pada tahun 2019 ialah RM5.50. Okey. Soalan C pula. Indeks gubahan bagi kos pembuatan kerepek ubi kayu itu pada tahun 2019 berasaskan tahun 2016 ialah 125.5 indeks gubahan. Nisbah kos bahan-bahan yang digunakan ialah 5, 3, 12. So sini 5, 3, 12. Cari nilai B. Kita pasangkan je lah. Sebab sini dia bagi tahu 19 dengan 16. Kita ambil yang ini punya. Sini punya. So kita pasang indeks gubahan dia. Kita darab dengan pemberat dia lah. Pemberat dia yang dia bagi tadi, nisbah tu 112 darab 5 tambah 110 darab 3 tambah B darab 12 per hasil tambah nisbah tu 5, iaitu pemberat dia 5 tambah 3 tambah 12 sama dengan indeks gubahan yang diberikan. Lepas tu kita dapatlah B. Kita bagi pindahkan semua, kita dapat nilai B, iaitu indeks gubahan indeks harga pada tahun 2019 berasaskan tahun 16, iaitu untuk bahan R ialah 135. Soalan D pula, cari harga sebungkus kerepek ubi kayu itu pada tahun 2016 jika harga yang sepadan pada tahun 2019 ialah RM RM25.60. So bila macam tu, kita pasangkanlah juga
macam biasa kita pasang RM25.60 tu ialah tahun dia. Okey, itu tahun dia di atas. Lepas tu dia mau 16. Darab 100. Kita dapat 125.5 ni daripada sini. Kita guna indeks kubahan pembuatan keripik ubi kayu. So, sini dia minta keripik ubi kayu kan. Kalau dia minta sudah total semua bahan-bahan tu, kita boleh gunakan indeks kubahan. So, kita dapat harga dia ialah RM20.40. Soalan 15. Raja 8 menunjukkan kedudukan dan arah gerakan zarah A yang bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Okey, haraju zarah A VMS haraju zarah A VMS -1 diberi oleh VA sama dengan 6 tambah 4T tolak 2T kuasa 2. Soalan A cari A1, haraju dalam MS -1 bagi zarah A ketika melalui titik O pada kali pertama. Okey, so kita masukkanlah. Okey, kalau kali pertama tu kita gunakan T sama dengan 0. T sama dengan 0, kita masukkan je nilai dia. 0 ni dalam T dia, kita dapat V sama dengan 6. Itu haraju dia lah. Okey, soalan 2 pula. Masa dalam saat apabila zarah A bertukar arah pergerakannya. Kalau tukar arah, maksudnya V dia sama dengan 0. Okey, lepas tu kita bagilah sama dengan 0 tadi kan di sini. V dia kita ganti dengan 0. Ni 0. Lepas tu kita susun balik lawa-lawa, kita jadikan dia ini, kita boleh kita potong-potongkan dia, kita boleh dapat T kuasa 2 tolak 2T tolak 3 sama dengan 0. Guna kalkulator kita dapat T sama dengan -3. T-3, T tambah 1. Okey, lepas tu betulnya kita dapat T sama dengan 3 dengan -1. Tapi -1 tu mustahil lah kan, sebab masa. So kita guna T sama dengan 3. Soalan 3 pula. Jarak dalam M yang dilalui oleh zarah A dalam saat ke-6. Saat ke-6, okay, maksudnya 5 ke-6 lah gitu. Dari saat 5 ke-6. Jarak yang dilalui satu saat gitu. Okay, so kita bagi buat pengamiran. Kita tulis balik dulu dalam bentuk macam ni, S macam ni, DT. Lepas tu yang tiada huruf kita tambahkan. Lepas tu sini T dia ni kuasa 2, kuasa dia kita tambahkan 1. So T daripada 1 pergi 2. Lepas tu yang 2 tu kita bahagikan dengan dia punya kuasa tu lah tadi. Lepas tu ni pun sama, kita tambah 1, kita dapat 3. Lepas tu 3 tu kita bagi berkan. So kita dapat macam ni lah. Lepas tu kita bagi dia tambah dengan C. Okay, lepas tu ni kita dapat sudah macam ni bentuk dia. Okay, kita buatlah untuk yang saat masa yang ke-5 ni, time yang ke-5, kita masukkan nilai dia 5 untuk bahagian T dah. So kita dapat -3 1/3. Lepas tu yang 6 ni pun kita buat yang sama juga. And then jarak dia kita ambil -36 tolak dalam kurangan -3 1/3. Kita bagi ni dalam modular. So ini kan jarak, so dia mesti positif. Kita dapat 32 2/3. Okey, soalan B pula. Suatu zarah B mula bergerak pada masa yang sama dengan zarah A. Halaju awal zarah B ialah 5 ms -1 dan penjutannya diberi oleh A. B sama dengan 9 tolak 4T dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas melalui O. Ungkapkan fungsi halaju bagi zarah B V dalam sebutan T. Seterusnya cari halaju dalam ms -1 bagi zarah B ketika halaju zarah A adalah maksimum. Okey. Sini kita dapat dulu, kita cari. Okey, kita masukkanlah nilai-nilai dia.
Sini dia bagi tahu V dia 5 ms ni kita satu. So sini 5, sini T dia kosong. Kita ambil, kita masukkan, kita bagi dah pengamiran. Kita bagi pengamiran dulu, kita kasih kamir. Sini tambahkan T, lepas tu sini T 1 tambah 1 jadi 2, bagi 2 sini, lepas tu tambah dengan C. Kita dapat inilah, kita tambahkan dengan ni 9T tolak 2T kuasa 2 tambah 5. Ni untuk yang VB lah, apa yang baru punya tu. Lepas tu sini pula yang A punya, kita guna yang tadi kita dapat awal-awal. Kita bagi dia sama dengan kosong, nilai A dia. So sini maksimum. Lepas tu kita bagi pembezaan dulu, ini kita buang. Sini pun kita buang. Sini jadi 2 darab 2, 4. Sini jadi kosong, sini jadi 1 lah. 1 tolak 1. Dan kita bagi sama dengan kosong, kita dapat T sama dengan 1. Lepas tu kita masukkan lah yang T tadi tu di dalam sini, dalam T sini. Kita dapat VB ialah 12.